Baik, di sebelah kiri saya, Alhamdulillah sudah pun hadir ke studio Rampai Pagi. Yang mulia, Tuan Haji Muhammad Syahiran, Syahiran. bin Haji Muhammad Sofian, Yep. Ustaz kita bersama pada pagi ini untuk memberikan sedikit ceramah dan juga perkongsian dalam ceramah Ramadan bulan mulia ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. Seminggu sudah nih Ustaz kita ni berada di bulan Berpuasa. Ramadan. Jadi alhamdulillah selama seminggu kita ni berpuasa di bulan Ramadan ini mungkin banyak sahaja cabaran-cabaran yang kita ni tempuhi Maklum sajalah mungkin ada yang tidak biasa berpuasa, tiba-tiba berpuasa, macam-macam tiba-tiba penyakit tu. Masya-Allah. Cubaan, Ada dugaan. sahaja tiap. Jadi inilah yang ingin kita ditanyakan, rawatan yang tidak membatalkan puasa. Ya, betul. Memang banyak sebetulnya timbul persoalan apatah lagi dalam kita ni sama-sama mengerjakan ibadah puasa ni yang berkaitan perkara yang membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa. Jadi sebagai mukadimah daripada Ustaz mungkin dapat menerangkan untuk tajuk kita iaitu rawatan yang tidak membatalkan puasa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dan inayahnya juga kita ni diberi peluang dan diberi kesihatan dan keupayaan untuk berpuasa di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Sebelum menghuraikan tajuk ini rawatan yang tidak membatalkan puasa, ada lebih baik kita ni jelaskan sebenarnya adalah menjadi tanggungjawab kepada kita ni setiap orang muslim yang mukallaf untuk menunaikan kewajipan berpuasa. Tiada ada pengecualian. Semua muslimin yang mukallaf, kita ni yang mukallaf, yang baligh berakal, memang menjadi kewajipan kita ni menunaikan ibadah puasa. Namun di dalam Islam ada sedikit rukhsahnya kita ni, kelonggaran bagi orang yang menghadapi permasalahan seperti orang yang sakit. Jadi ini satu kelonggaran yang diberi kepada kita ni, dan ini boleh kita ni fahami daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun 'ala ta'ami miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang kira-kira bermaksud maka siapa yang di antara kamu dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan musafir, bolehlah ia berbuka puasa. Jika ia berbuka, maka hendaklah ia mengulanginya, mengqadanya di pada hari-hari yang lain. Dan kalau orang yang yang indah ada kemampuan untuk berpuasa, maka dikehendaki ia membayar fidyah, yang ada keupayaannya. Dalam kata lain, kan puasa dia dapat memang memudaratkan dirinya. Jadi ia memang dikecualikan untuk berpuasa, tapi dikehendaki kepadanya untuk membayar fidyah. Tapi ingati, sebenarnya puasa ni adalah baik bagi kita ni, terutama orang sakit, untuk merehatkan tubuh badan kita ni daripada makanan-makanan yang berlebihan dan sebagainya. Jadi memang dalam firman Allah Ta'ala-nya wa antasumu khairul lakum, bahawa puasa itunya adalah lebih baik bagi kita ni. Jadi sebenarnya puasa itu baik dan ia sebagai ubat. Itu yang penting. Dan kalau kita ni melihat jika kita ni tidak ada keupayaan dalam masa yang sama, ketahuilah oleh kita bahawa berpuasa adalah lebih baik sekira-kira sakit yang tidak mendatangkan mudarat bagi dirinya. Dan maka adalah lebih baik, lebih utama bagi kita meneruskan berpuasa agar terlepas kita daripada tanggungjawab berpuasa. Memang kalau kita ni sakit, memang diharuskan kita ni untuk berbuka yang kita ni sekira-kiranya ia tidak memudaratkan ini. Kalau memang kita ni
diharuskan untuk berbuka. Tapi kalau yang datang ini kemudaratan yang membahayakan diri kepada kita ni, wajib sebenarnya kepada kita ni untuk berbuka dan menjalani rawatan tersebut. Jadi tapi kalau kita ni tidak ada mudarat, tidak ada membahayakan diri kita ni, adalah puasa itu lebih baik kerana kalau akan mengqada ni bukan senang. Betul. Macam ni kita ni kan puasa orang hari lain kali. Orang makan kita ni puasa. Berpuasa. Jadi lebih baik kita ni puasalah sama-sama puasa dan insyaallah itu akan memberi kesembuhan kepada kita ni. Ya. Jadi itu mengenai dengan mukadimah sahaja ya. Dua orang yang dibolehkan tadi ya berbuka puasa, orang yang sakit, musafir. Tapi hari ini kita ni berfokus kepada mereka yang sakit inilah ya. Dan topik kita adalah berkenaan dengan rawatan yang tidak membatalkan puasa. Jadi apa sahaja jenis rawatan yang tidak membatalkan puasa ni Ustaz? Okey. Untuk menjawab persoalannya apa jenis rawatan, ada baiknya kita ni rujuk sedikit, murajaah sedikit apa sebenarnya puasa tu. Untuk menjawab ini kita ni mesti balik to basic asas puasa. Iaitu pertama memang kita ni ketahui puasa tu adalah salah satu rukunnya ialah berniat pada malam hari. Kedua, menahan diri kita ni daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan salah satu perkara yang membatalkan puasa ialah melakukan ataupun memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga-rongga yang terbuka dengan sengaja. Rongga-rongga terbuka ni ialah seperti mulut, telinga, hidung, kubul, minta maaf kubul dan dubur, dan apa-apalah yang terbuka secara semula jadi. Jadi dengan sengaja. Kalau anda sengaja itu dimaafkan, masih lagi dimaafkan. Kemudian benda yang dimasukkan dengan benda ialah sesuatu ain yang dinamakan benda. Macam yang boleh dimakan ke, yang tidak boleh dimakan. Kulit telinga. Kulit telinga, macam itu tidak boleh makan. Kalau yang boleh makan macam makan biasalah, minum dan makan. Kulit telinga ataupun something yang itu tidak boleh dimakan. Dan ini yang kita ni mesti faham. Jadi rawatan kalau yang tidak ada kaitan dengan membatalkan puasa dengan sendirinya, yang tidak ada membatalkan puasa, contohnya berurut, tidak membatalkan puasa tu. Tapi kalau ada yang melakukan, yang dilakukan itu membatalkan puasa, contoh makan ubat ataupun kita ni menjalani rawatan-rawatan yang ada kaitannya dengan rongga-rongga terbuka ni tadi ataupun rongga-rongga dalam tubuh badan, rongga perut, rongga telinga, rongga kerongkong dan sebagainya, itu boleh membatalkan puasa. Macam kalau kita ni menjalani dialisis ni, drip air kan dan sebagainya, tambah darah dan sebagainya, semua rawatan-rawatan ini ia akan melalui rongga perut. Ia akan sampai kepada rongga perut. Jadi dalam sendirinya, maka dalam keadaan ini ia membatalkan puasa. Tetapi kalau indah membatalkan puasa, macam kalau kata ni berinjik, macam kadang-kadang ada kata ni berinjik, ada flu ke apa dan sebagainya. Ia bukan diinjik menjalani rawatan, tapi bukan pada pada rongga yang terbuka, di tangan, kadang-kadang di paha dan sebagainya. Jadi itu adalah menjejaskan puasa kata ni, dan kata ni boleh meneruskan puasa kata ni insya-Allah. Baik, itu dari segi penerangan ya berkenaan dengan rongga-rongga yang terbuka ya. Boleh membatalkan puasa kita ni. Ada juga yang bertanyakan katanya kalau apa ceritanya orang bersuap tu? Macam mana tu Ustaz? Masya-Allah. Kalau ini memang kalau kita melihat bersuap itu ia akan memasukkan swab testnya tu ke dalam lubang hidung itu lebih dalam, dan dalam ini ada had zahir dan ada had batin. Jadi kalau hanya inilah kalau kita minta ampun maaf, kulit hidung, bersihkan hidung dan sebagainya, ia di had zahir saja, sampai pangkal hidung saja, haisyumnya kita ni tu, haisyum dalam fikih. Jadi ia di pangkal hidung itu membatalkan puasa. Tapi apabila lebih masuk ke dalam, maka itu membatalkan puasa. Sama macam kalau kita ni berkumur-kumur, had zahir ni di mulut ni saja. Tapi kalau ia lebih masuk ke dalam, katanya sampai lalap, sampai hamzah dengan sampai kalau kita menyebut di bawah kerongkong itu, maka itu membatalkan puasa. Jadi boleh dipahamilah sama macam telinga. Kalau kita dengarnya menjalani rawatan ini di luar-luar ini,
macam dan apa-apalah. Tapi apabila ia masuk mengambil barang, misal kata dia tersumbat kata masuk dan sebagainya, maka apabila ia mengambil sampai ke gendang telinga kita ni, maka itu membatalkan puasa. Allah Jadi itulah ya, mengenai dengan apa, rupanya ada had-had yang tertentu ya. Betul. Kalau macam kebiasaan tidak mengupas hidung, tidak tidak apa-apalah ya. Itu sudut luaran. Begitu juga macam kadang-kadang kan kita ni berwudu ni Ustaz. Yes, betul. Sekali kita ni memasukkan air Dalam ke dalam hidung. Kadang-kadang sampai ke otak rasanya. Apa ceritanya itu Ustaz? Okey. Dalam ini perkara cuman ini bukan rawatan ya, ni bab ibadah. Sedikitlah. Okay, tapi tak apa. Dalam hal ini dalam ini memang kata ni disuruh berlebih-lebihan ketika berwudu. Itu kalau kumur-kumur sampai ke dalam apa tu halkum kata ni atau kata ni bergelegak tu. Kemudian kalau menyirup memasukkan air istinsyak ke dalam hidung, maka hendaklah kata ni lakukan seperti mana yang diterangkan tadi atas. Kemudian tapi dalam bab puasa tidak boleh. Ia adalah perkara makruh, dan apabila ia masuk ke dalam rongga yang kita ni ke otak dan sebagainya, maka itu dikira membatalkan puasa. Macam kumur tadi kita ni kan, tapi termasuk batal tu. Ia dengan sengaja berkumur-kumur berlebih-lebihan dan itu membatalkan puasanya. Itu poinnya. Baik. Jadi itu antaranya ya, rawatan-rawatan. Atau sedikit menyentuh mengenai dengan tadi Ustaz ada berkongsi mengenai dengan had-had tertentu atau ya, semasa kita ni berwudu apa. Baik, berbalik semula kepada rawatan ini tadi. Jika berlakunya kemalangan dan memerlukan rawatan segera, apa tindakan yang perlu diambil oleh seseorang yang berpuasa tersebut? Sebagai contoh, diabetes kah, rasa pening-pening, macam tidak dapat menjalani puasa, ataupun sekiranya berlaku kemalangan, aksiden. Jadi ada rawatan yang perlu diberikan. Jadi apa yang perlu dibuat oleh? Okey. Dalam permasalahan ini, kita ni balik kepada kaedah ad-darar yuzal. Iaitu kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Jadi kalau dalam keadaan ini memang kita ni lebih suka berpuasa itu dijaga, memang puasa itu lebih baik. Tapi dalam keadaan ini apabila macam tadi kalau orang yang diabetes atau insulin, kalau ia dalam keadaan ini, kalau dalam ini hendaklah ia mengutamakan nyawanya. Sebab nyawa ni lebih utama daripada menjaga menjaga puasanya. Dalam kata lain, bolehlah ia berbuka puasa, tetapi hendaklah ia mengqada di waktu yang lain. Itu yang seperti mana yang firman yang diterangkan tadi. Dan itu lebih mudah, dan bukan sepatutnya apabila katanya itu kan benar-benar menjaga puasa tu tapi nyawa melayang, masya-Allah. Macam orang aksiden tadi itu, lebih baik ia macam kalau mengalami kecederaan dan sebagainya, buat ia pitamkah dan sebagainya, disuruh minum dan sebagainya, maka itu lebih baik. Dan apabila ia melakukan macam apa-apa yang perbuatan macam tadi, pembedahan kah, apakah drip kah ya, kalau sudah aksiden berjahit kah. Tapi kalau berjahit, kalau hanya berjahit dia membatalkan puasa tak? Sebab ia luka dan ia perlu jahitan. Macam ini ia mendadak mengganggu apanya kata ni sampai melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi kalau ada macamnya masuk hos kan, masuk apa tu namanya macam bios kah sebagainya untuk ia menjalani rawatan itu, maka itu membatalkan puasa, dan apabila ia sudah sembuh sihat, maka hendaklah ia mengqada puasanya itu. Ya, alhamdulillah. Jadi itu sedikit sebanyak yang mengenai dengan antara rawatan-rawatan yang tidak membatalkan puasa ya. Jadi mungkin kalau sebaliknya pula ya, mungkin rawatan-rawatan yang mungkin ada lagi yang mungkin ingin ditambah ni Ustaz. Saya ingin menyentuh sedikit mengenai dengan berbekam. Berbekam, masya-Allah. Ini berbekam memang sunnah Rasulullah, dan di waktu puasa pun tidak dilarang. Ustaz tadinya borot tidak mengapa. Dan sebagainya. Tapi dalam keadaan ini, kalau orang yang lemah ya kan, selalunya orang berbekam ini akan apa tu namanya, dikeluarkan darahnya dan sebagainya. Kadang-kadang ia melemahkan untuk membalikkan tenaganya tapi hakikatnya ia membawa kepada mudarat. Jadi dipersilakan. Tapi kalau berbekam itu membawa bahaya kepada dirinya, macam kalau kita ni menderma darah kan, ia kurang lebih tu membuang darah tu kan, membagi darah orang dan sebagainya. Jadi dalam keadaan ini lebih baik jangan dulu berbekam. Kalau kan berbekam malam kan, ada waktu malam. Sama je macam tadi swab test. Kalau kan swab test waktu malam, jangan waktu siang. Ada semestinya dilakukan waktu siang kan. Waktu kita ni berpuasa, dan alhamdulillah kalau saya ada salah maklumat, memang ada swab test pada waktu malam. Jadi kita ni boleh ambil lah pada waktu. Ini kita ni option lain lah yang boleh kita ni lakukan.
Lebih baik kita ni menjaga puasa. Ya, alhamdulillah. Jadi itu antara perkongsian telah dikongsikan tadi ya mengenai dengan swab test ya dan juga berbekam. Jadi ianya masih boleh sebetulnya. Artinya kita ni boleh melakukan ibadah puasa di waktu siang dan melakukan rawatan-rawatan tersebut di sebelah malam ya. Jadi apabila kita ni akan membuat rawatan nanti Ustaz ya, apabila kita ni macam ragu-ragu, boleh dibuat keindahan ni perkara ni. Jadi apa yang perlu kita ni lakukan? Okey. Dalam keadaan ini, apabila kita ni menghadapi satu keraguan, sebenarnya lebih baik kita ni mengelak tu, jangan melakukan apa yang kita ni ragukan. Tetapi ada cara lain, bolehlah kita ni bertanya yang pakar. Macam kadang-kadang, contoh kita ni kan menjaga puasa kita ni, tapi dalam masa yang sama doktor kan menjalani rawatan kepada kita ni. Jadi kita ni tanya kepada yang pakar, tanya kepada ustaz ke, tanya pada doktor, mana yang lebih ini. Macam kalaunya menyetujui menjalani rawatan membahayakan nyawanya, macam contoh saja kalau orang ampus dan sebagainya kan. Kalau ya mungkin dapat ku tanggung ni tapi dia macamnya kita ni dalam keadaan bahaya sudah, doktor punya jangannya mungkin akan membahayakan nyawa. Jadi kita ni dengar cakap ni sebab menjaga nyawa ni, dan doktor ni ya memang sudah mengalami, tahu silok belok dalam ni kan. Jadi mesti juga kita ni mendengar itu kepada yang lebih arif, seperti mana firman Allah Taala, ahla zikri. Ahli zikri ini bukan bertanyalah kepada yang pakar. Ahli zikri ini bukan orang agama saja, tapi pakar dalam apa yang dipertanyakan. Dan kita ni rujuk kepada orang agama kan bertanya dulu. Kalau ia membahayakan nyawa, maka lakukanlah yang yang menghilangkan nyawa tu. Sebab dalam satu kaedah juga ada satu kaedah darul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada kita ni menjaga kebajikan. Puasa kebajikan, kita ni dapat pahala dan sebagainya. Yeah. Tapi menjaga nyawa tu adalah kalau kita ni menjaga itu kemudaratan. Jadi lebih baik kita ni menjaga nyawa daripada tu. Jadi memang ada dalam kaedah fikih untuk kita ni mengutamakan kesihatan nyawa dan sebagainya. Ya, jadi mungkin secara ringkasnya ada juga yang ingin bertanyakan mungkin minta pencerahan sekali lagi Yes, ni mengenai dengan penggunaan bantuan oksigen dan sebagainya. Jadi macam mana ni kalau sekiranya di waktu bulan Ramadan ni? Ya ada dua ni inhaler sama nebulizer. Saya kurang pasti nama Nebulizer yang digunakan untuk bagi mereka yang asma. Okey. Jadi kalau bantuan pernafasan ni kita ni melihat macam kalau inhaler, kalau masa tu ia dalam keadaan darurat sudah, kalau ia ampus sangat mampus, kalau memakai ia akan boleh membahayakan nyawanya, maka diharuskan ia memakai dan tidak batal puasanya. Tidak batal. Kalau memang darurat pada kebiasaannya ia dapat menahan ampusnya tu dan boleh kata ni membawa kesesakan nafas dan sebagainya, boleh membahayakan nyawa lah. Tapi kalau ia pada macam-macamnya ampus-ampus biasa, ia biasa nahan, ia orang yang ampus tahun ya. Jadi ia dah mungkinnya sekejap lagi nya boleh ku tahan ni. Jadi ia belum lagi tu. Dan apabila ia makai, yang kata ni untuk melapangkan nafasnya tu, meredakan kesesakan nafasnya tu, tapi belum cukup sampai kepada daruratnya tu, belum sampai keperluannya tu. Maka dalam keadaan ini batal puasanya dan ia dikehendaki untuk mengqadha puasanya. Jadi ia punya itu tu keperluan dengan mudarat atau tapi kalau yang macam nebulizer dalam keadaan ini ia berterusan tu dan sebenarnya lebih utama ia orang sudah pakai nebulizer ni ia memang darurat sudah ni. Jarangnya kita ni macam kalau orang biasa-biasa memang memerlukan benar-benar. Memang memerlukan. Jadi dalam keadaan ini dan ia ada sebab ia membatalkan itu ada satu cairnya kata ni kan. Yang kata ni ada wap cair tu yang masuk ke dalam ni dan itu dikira air tu kan cair tu macam jenis cair itulah masuk ke dalam rongga mulut kata ni, hidung kata ni. Jadi itu yang membatalkan puasa tu. Tapi kalau darurat jadi dalam keadaan ini ia kan lebih baik ia mengqadha waktunya tu daripada ia berpuasa meneruskan puasanya. Mungkin ia makan ubat, masuk drip dan sebagainya lagi. Banyak lagi tu sekarang biasanya lah. Baik ya, itulah sedikit perkongsian, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita ni semua. Ucapan ribuan terima kasih ya kepada Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Syahiran bin Haji Muhammad Sofian
mudah-mudahan ya sedikit sebanyak perkongsian sebentar tadi menghilangkan keraguan di hati kita ni ya. Ya. Apa sahaja jenis-jenis rawatan yang Tidak membatalkan puasa ya. Jika ada sebarang kemusykilan mungkin boleh berhubung teruslah. Masya Allah. Ustaz nanti ataupun para ahlinya. InsyaAllah. InsyaAllah mereka akan dapat memberikan penjelasan ya. Selamat jalan ibadah puasa Ustaz. Selamat Bersama jalan. lagi di lain kesempatan. Terima kasih perkongsiannya pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.